Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 10 Disember bersama saya Azaria Tagaya. Tajuk utama pagi ini, bapa timbalan Perdana Menteri meninggal dunia. Rakyat Malaysia antara yang hilang dan cedera dalam insiden letusan gunung berapi di New Zealand. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bapa timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail meninggal dunia awal pagi tadi. Berita sedih itu dimaklumkan oleh Setiausaha Akhbar Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Allahyarham Wan Ismail Wan Mahmud menghembuskan nafas terakhir pada jam 2.30 pagi tadi. Jenazah Allahyarham dibawa ke Masjid Al-Mustaqim, Taman Nirwana, Ampang, Selangor jam 9 pagi ini untuk disolatkan. Kami di Bilik Berita mengucapkan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham. Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern mengesahkan rakyat Malaysia antara yang hilang dan cedera dalam insiden letusan gunung berapi White Island semalam. Dalam sidang medianya, Ardern berkata selain warga tempatan, mangsa turut membabitkan warga Australia, Amerika Syarikat, United Kingdom dan China. Ketika kejadian, 47 pelancong berada di pulau itu. 5 daripadanya terbunuh, 8 masih hilang, 31 kini di hospital, manakala 3 telah dibenarkan keluar hospital. Pasukan penyelamat akan memfokuskan usaha mencari mangsa yang hilang, namun hanya akan digerakkan apabila keadaan selamat. Polis telah meletakkan 8 mangsa yang hilang dianggap maut. Ardern dalam pada itu mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa dan penghargaan kepada pihak yang membantu usaha menyelamat pelancong yang terlibat. Sementara itu, identiti rakyat Malaysia yang terbabit masih belum diperoleh dan sedang menunggu pengesahan Wisma Putra. Gunung berapi berkenaan meletus pada jam 2.11 petang waktu tempatan semalam. Dalam perkembangan lain, Wisma Putra memaklumkan jenazah 4 rakyat Malaysia yang maut dalam insiden kemalangan jalan raya di Kaikoura, New Zealand pada Jumaat lalu akan disembahyangkan di Masjid Al-Nur pagi ini jam 11.30 pagi dan kemudiannya akan dikebumikan di Memorial Park Cemetery, Christchurch pada jam 12.30 tengah hari waktu tempatan. Wisma Putra turut merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak berkuasa tempatan serta komuniti Malaysia di New Zealand yang menghulurkan bantuan kepada waris mangsa yang terlibat dalam insiden itu. Mereka sekeluarga yang sedang bercuti menaiki kereta sewa sebelum terbabit kemalangan dengan lori di Lebuh Raya Negeri 1 Kaikoura pada jam 3.10 petang Jumaat waktu tempatan. Banjir di Johor mencatatkan korban pertama apabila seorang lelaki lemas selepas terjatuh dari jeti di Kampung Mawai Baru, Kota Tinggi, Johor. Mangsa dikenali sebagai Mustafa Ali, 46 tahun, ditemui lemas di Batu 11, Kampung Mawai Baru pada jam 8.47 malam tadi. Menurut Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Kota Tinggi, Pegawai Bomba Kanan 2 Ibrahim Wahid, mangsa diselamatkan orang awam sebelum pasukan bomba tiba di lokasi. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh Pegawai Perubatan Balai Polis Mawai. Operasi yang disertai 8 anggota bomba dan penyelamat Kota Tinggi ditamatkan pada jam 9.41 malam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Ashmon Bajah ketika dihubungi mengesahkan kejadian berkenaan. Punca sebenar masih dalam siasatan. Sementara itu, banjir di daerah itu meningkat selepas 5 pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan 711 mangsa malam tadi. Mereka terdiri daripada 180 keluarga yang terjejas selepas kediaman masing-masing digenangi air antara 0.5 meter hingga 1 meter. Paling ramai dipindahkan di PPS College Vocational Kota Tinggi yang dibuka sejak tengah hari semalam. Ia membabitkan 526 orang daripada 133 keluarga dari sekitar kampung
Kampung Jawa, Taman Aman dan Taman Mawai. Baki mangsa ditempatkan di PPS SK Teluk Ramunia di Kampung Changi, Pengerang, SK Mawai, SJKC New Kota serta Dewan Teratai Batu Empat. Banjir melanda daerah terbabit berikutan hujan lebat yang berterusan sepanjang hari semalam. Seorang wanita kurang upaya OKU luka di bahagian belakang selain melecur di bahagian tangan. Dia dipercayai didera oleh keluarga angkatnya di Taman Bukit Subang, Shah Alam, Selangor. Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Baharudin Mat Taib yang dihubungi berkata pihaknya telah menerima laporan berhubung kejadian dari penduduk kawasan berkenaan. Laporan Ali Topan Rajali. Seorang mangsa OKU berusia 24 tahun didakwa didera oleh ahli keluarga angkatnya di Taman Bukit Subang, Pangsapuri, Kiambang. Mangsa dipercayai telah 2 hari dimasukkan ke unit rawatan rapi Hospital Sungai Buloh dan setakat ini tiada ahli keluarga terdekat yang datang melawat mangsa. Beberapa laporan polis telah dibuat. Menurut polis, berdasarkan siasatan awal, doktor mengesahkan luka pada badan mangsa adalah kesan penderaan. Selain itu, mangsa juga didakwa mengalami kesan lecur di bahagian leher dan luka pada bahagian kepala dipercayai dihempuk dengan topi keledar. Prihatin dengan apa yang berlaku, penduduk membuat laporan polis dan ia adalah laporan yang ketiga seumpamanya. Pada mulanya, kami tak ambil kisahlah. Tapi dia mendesak bertanya macam mana nak keringkan baju tu. Dan apabila kami melihat di sekitar tangannya, ada gelembung-gelembung air panas. Yang disyaki kena air panas lah, melecur. Saya sebagai jiran sebelah rumah dia, macam kami duduk berlima dan kami selalu dengar lah macam ada pergaduhan, macam ada tengking-tengking lah kan. Yang biasa saya dengar tu suara kakak dia lah. Lagi satu masa pada 7 hari bulan 11, saya keluar rumah, saya nampak dia dalam kesan berdarah lah. Hidung berdarah, mulut berdarah. Lepas tu saya ada buat report polis juga pada 7 hari bulan. Wanita OKU berkenaan sudah dipindah ke wad biasa dan dilaporkan dalam keadaan stabil. Laporan Ali Topan Rajali. Karya animasi tempatan yang dihasilkan kini bertaraf dunia. Menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, rakyat perlu berbangga dengan pencapaian yang dihasilkan sendiri atas usaha penggiat seni animasi negara yang berbakat besar. Saya berpendapat bahawa ramai daripada orang kita yang cekap dalam buat lukisan dan animasi bermula dengan lukisan, karakter dan sebagainya. Dan untuk membuat cerita itu tak begitu mudah. Tambah pula kena ada background music. Saya nampak yang ini semuanya lengkap. Daripada segi cerita, daripada segi teknologi, music, dan saya fikir ini boleh kata world standard lah. Beliau berkata demikian selepas menonton tayangan filem animasi Agent Ali The Movie di GSC Pavilion Ibu Negara semalam. Turut hadir isteri Perdana Menteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Terdahulu, filem animasi Agent Ali The Movie berjaya memungut 13 juta ringgit selepas 7 hari tayangan di 162 pawagam di Malaysia, Singapura dan Brunei. Filem terbabit turut mendapat tempat pertama dalam carta filem pecah panggung tempatan dengan kutipan melebihi 1.8 juta ringgit pada hari pertama tayangan 28 November lepas. Seluruh masjid di negara ini disaran mewujudkan jawatan kuasa khas bagi menyantuni kanak-kanak dengan mesra. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal berkata, pendekatan itu selaras dengan konsep rahmah agar mesra dengan kanak-kanak dalam mengimarahkan masjid. Kanak-kanak, you are most needed in the mosque. Datanglah. Anda sangat-sangat dihargai di rumah Allah. Malah saya cadangkan setiap masjid, kalau ada kanak-kanak, habis solat isya ke apa, layan mereka. Bagi dia orang makan, bagi dia orang coklat, bagi dia orang, supaya esok dia orang nak datang lagi. Jadi, karya kena ada satu jawatan kuasa khas menyantuni kanak-kanak.
Saranan mewujudkan jawatan kuasa khas itu dibuat selepas Datuk Seri Dr. Mujahid meluangkan masa kira-kira 45 minit bersama seorang kanak-kanak yang mendakwa dia dihalau oleh jemaah dewasa sewaktu berada di saf pertama. Nazrul Zarfan Sharul Azli kemudian mempersoalkan perbuatan itu menerusi satu surat yang kemudian tular di media sosial. Nazrul Zarfan hadir bersama-sama keluarganya. Harapan saya lepas apa yang saya tulis ni, saya harap agar semua pihak dapat membuka mata semua orang dan supaya masjid lebih mesra kanak-kanak. Kerana Sultan Muhammad Al-Fatih berkata, kalau kamu tidak dengar gelak ketawa kanak-kanak di masjid, maka takutlah kamu. Kerana yalah, apa kalau tak ada kanak-kanak kan, macam nanti nak tu kan, ada orang kat dalam masjid kan in future. Menurut Datuk Seri Dr. Mujahid, larangan kanak-kanak tidak boleh berada di saf hadapan dilihat menjadi satu budaya di kebanyakan masjid dan surau di negara ini. Sedangkan perkara itu tidak dinyatakan oleh agama Islam. Malah Nabi Muhammad SAW sendiri mesra dengan kanak-kanak dan bersolat bersama mereka. Sedangkan kalau masjid tu ambil inisiatif, ada seorang tukang jaga budak-budak ni. Dudukkan dia elok-elok satu saf dan didik dia supaya hormat orang sedang khutbah. Saya rasa insya-Allah kanak-kanak itu akan jadi lebih mesra dengan masjid kita. Surat Nazrul Zarfan turut mendapat perhatian Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Beliau turut membalas dan memberi penjelasan berhubung kedudukan saf kanak-kanak di dalam masjid dan surau. Fasa pertama projek Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara NFCP akan dianugerahkan kepada pemegang lesen yang dipilih menerusi proses tender awal bulan depan. Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Al-Ishal Ishak berkata, pemegang lesen yang terpilih perlu memasang kemudahan dan perkhidmatan rangkaian bagi penyediaan perkhidmatan selular awam menggunakan teknologi 3G dan 4G dengan kelajuan purata 30 MB sesaat. Al-Ishtal berkata, buat pertama kali pemain utama industri telekomunikasi telah menyatakan persetujuan untuk berkongsi infrastruktur. Perkongsian itu penting agar infrastruktur sedia ada dapat dimanfaatkan selain mengurangkan duplikasi melalui perancangan yang diselaraskan. Pada pertama kali di dalam sejarah, pihak industri, pihak KKMM, Kementerian dan juga pihak MCMC telah pun bekerjasama daripada bulan September yang lalu untuk menentukan the areas of collaboration between the industry players, mobile and fixed whom we have here, and what can we do together to share infrastructure. Because bila kita share infrastructure and there are various formats of sharing, maka kos untuk menyediakan perkhidmatan atau the preparation of the service will go lower. Bila kos penyediaan perkhidmatan adalah lebih rendah, maka kos kepada pengguna insya-Allah akan lebih rendah juga. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio yang ditemui selepas melawat bilik operasi NFCP berkata, projek terbabit mendapat kerjasama baik daripada semua kerajaan negeri dan beberapa kekangan yang dihadapi sebelum ini dapat diselesaikan. Kita juga lihat bahawa ada apa yang disebut sebagai kerjasama yang cukup baik dan padu yang diberikan oleh semua kerajaan-kerajaan negeri. Di mana pada dulunya kalau kita perlu buat permohonan untuk lesen-lesen atau kebenaran-kebenaran untuk kita membina infrastruktur di peringkat negeri, ianya memakan masa yang panjang dan juga menelan kos yang besar. NFCP 1 akan melibatkan 153 lokasi yang merangkumi 94 mukim di 8 negeri. Manakala NFCP 2 melibatkan 500 lokasi di 210 mukim di 10 negeri. Pekerja sebuah pasaraya di Ibu Negara tidak menyangka individu yang dilayan sebagai pelanggan rupanya pegawai imigresen. Serbuan dilakukan sepasukan penguatkuasa imigresen selepas pasaraya berkenaan dikesan menggaji pekerja warga asing tanpa permit yang sah. Pasaraya ini diserbu petang semalam membabitkan kekuatan 20 pegawai dan anggota penguatkuasa imigresen. Dalam serbuan ini, lebih 30 pekerja pasaraya terbabit diperiksa. Hasilnya, 20 lelaki dan 2 wanita membabitkan warga India, Sri Lanka, Indonesia dan Bangladesh ditahan. Seorang pengurus premis warga tempatan juga ditahan bagi membantu siasatan. Kesemua mereka dibawa ke Ibu Pejabat Imigresen Kuala Lumpur untuk tindakan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini keuangan maya.
Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan luar negara. Sejenis virus berbahaya yang dibawa oleh kelawar, Nipah, semakin menular terutamanya di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Malah pakar kesihatan global berkata ia berpotensi untuk bertukar menjadi wabak. Ia mula dikenal pasti pada 1999 di negara ini dan Singapura dengan mencatatkan kadar kematian antara 40 hingga 90%. Virus berkenaan kemudiannya merebak ke Bangladesh serta India. Ketua Eksekutif Gabungan Inovasi Persediaan Wabak, Richard Hatchett berkata, meskipun 20 tahun berlalu, dunia masih tidak memiliki keupayaan untuk menangani ancaman kesihatan global virus Nipah. Satu kerjasama menggabungkan pakar penyakit, orang awam, sektor swasta, badan kebajikan dan pertubuhan awam ditubuhkan pada 2017 untuk membantu mempercepatkan pembangunan vaksin terhadap penyakit berjangkit yang baru ditemui. Penduduk di Florence, Itali bertindak meninggalkan kediaman masing-masing susulan gempa bumi 4.8 magnitud yang menggegarkan kawasan itu. Tiada kematian dilaporkan setakat ini. Menurut Institut Geofizik dan Volcanology National INGV, gempa bumi yang berpusat kira-kira 31 km timur laut Florence berlaku pada jam 4.37 pagi waktu tempatan. Kejadian mengakibatkan beberapa bangunan mengalami kerosakan. Selain itu, jadual perkhidmatan kereta api juga terpaksa dibatalkan serta ditangguhkan buat sementara waktu. Perkhidmatan kereta api termasuk kereta api berkelajuan tinggi bagaimanapun dibenarkan beroperasi semula selepas pemeriksaan dilakukan di beberapa landasan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan. Skuad olahraga terus mempamerkan aksi cemerlang di Tamasya Sukan Si Filipina 2019 yang menyaksikan atlet lompat tinggi negara Yap Sian Yi menebus keampaan 2 tahun lalu sebelum merangkul pingat emas malam tadi. This gold medal is to replace the one I missed last SEA Games. But I failed to do national record actually, so I quite a bit disappointed. But it's okay. I will do it better in the future. Pada edisi lalu di KL 2017, Sian Yi sekadar meraih pingat gangsa. Namun atlet berusia 25 tahun ini tampil dengan persikan lebih mantap sekaligus berhasil merangkul emas pertamanya di pentas Sukan Si. Dia juga mencipta sejarah selaku atlet sulung wanita memenangi emas lompat tinggi dalam kejohanan. Sian Yi bagaimanapun terpaksa berkongsi emas bersama wakil Thailand Boon Wan Wanida yang turut mencatat ketinggian sama 1.81 meter sambil gangsa menjadi milik Pham Thi Diet dari Vietnam. Sementara itu, kuartet 4x100 meter lelaki memperbaiki pencapaian 2 tahun lalu apabila menamatkan saingan akhir di tangga kedua. Kuartet Malaysia yang dibarisi Nixon Kennedy, Haikal Hanafi, Khairul Hafiz Jantan serta Russell Alexander Nasir Taib mencatat masa 39.87 saat sekaligus memperbaiki pencapaian tempat keempat di Kuala Lumpur 2 tahun lalu. Bagi saya, alhamdulillah, walaupun saya pun tak berhasil 100 dan pemenang 100 sebelah saya je, dan kami cakap tadi dalam satu tim, biar apa pun tak kenal tapi dalam satu game kita hati sebenarnya sama, tetap sama tim. Okay? Alhamdulillah kami dapat mengulangi sejarah lah. Walaupun baru 2 hari training, alhamdulillah kami dapat nombor 2. Dalam satu lagi acara pecut, jago 110 meter berpagar negara Raizam Shah Wan Sofian gagal pertahankan emasnya selepas terpaksa akur dengan pingat perak. Turun selaku pilihan utama, Raizam bagaimanapun tidak beri kemenangan mudah kepada pelari Filipina Clinton Kingsley Bautista yang meraih pingat emas. Dia menyaksikan Raizam dan Clinton terpantas di garisan penamat dengan catatan masa yang sama, 13.97 saat. Namun hasil foto finish mengesahkan pingat emas milik atlet tuan rumah itu. Sekarang tengah tunggu foto finish, saya pun tidak puas hati. So, timing sama 13.97. So, sekarang saya mau tengok DP foto finish point berapa, macam mana dia boleh menang. So, kalau sama mungkin boleh dikatakan pingat emas sama lah. So, silver tiada. So, sekarang kami tengah still tunggu DP result lah macam mana.
Ketika sasaran 70 pingat emas nampak semakin mustahil untuk dicapai, menjelang 2 hari lagi upacara penutupan Sukan SEA Filipina 2019, kontingen negara tetap berusaha keras bagi menambah kutipan pada hari ke-9 saingan apabila 11 emas berjaya diperoleh semalam. Untuk keseluruhan, Malaysia sudah mengumpul 51 pingat emas, 52 perak dan 67 gangsa di kedudukan ke-5. Tuan rumah terus unggul dengan 137 emas, diikuti Thailand 84 emas dan Vietnam 79 emas. Indonesia di depan Malaysia dengan 69 emas, manakala Singapura di tempat ke-6 dengan 50 emas. Hari ke-10 Tamasya hari ini, 18 lagi acara akhir disertai atlet negara. Tumpuan terarah kepada sukan olahraga, hoki dalam dewan, basikal BMX, jiu-jitsu dan e-sports. Kira-kira 17,000 peserta menyertai Great Eastern Viper Classic 2019 yang berlangsung selama 2 hari di Sepang, Selangor. Peserta diuji dengan pelbagai cabaran dan perlu menempuh beberapa halangan baru yang lebih unik serta mencabar dalam siri larian berhalangan kali ini. Menerusi cabaran yang diiktiraf sebagai terbesar di Asia itu pada hari pertama Sabtu lalu, acara 5 km larian menempuh 12 halangan menjadi pilihan bagi mereka yang baru menceburi sukan ini. Namun semalam, kategori paling mencabar iaitu sejauh 20 km membabitkan 25 halangan di laluan basah dan berlumpur yang memerlukan peserta berlari, melompat, menyusur, memanjat dan merangkak untuk ke garisan penamat, pastinya menguji ketahanan mental dan fizikal mereka. So this is a new variation of our upper body obstacle. It's called monkey see, monkey do. Because literally it's monkey see, monkey do. So it's a great test of upper body strength for the participants. It's a good way for them to help each other out. And we've also made it a bit easier for them to kind of calm down after they try the obstacle. Dalam pada itu, acara tahunan ini antara menjadi tumpuan penggemar acara sukan lasak dan ia turut tersenarai dalam kalender pelancongan tahunan di Malaysia. Dan untuk musim depan, venue pertama Viper Challenge akan bermula di Genting Highlands, Pahang pada 7 dan 8 Mac 2020. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti perkembangan berita terkini di media sosial dan digital Buletin TV3. Saya Azhar Tagaya. Salam hormat dan Assalamualaikum.